Maka ulama pun membahaskan kenapa Nabi kata al-maghdubi alaihim itu Yahudi. Kenapa al-maghdub? Sebab banyak kali dalam Quran Allah sebut al-maghdub, yang dimurkai itulah orang Yahudi. Yang dimurkai itulah orang Yahudi. Ad-dhalin, yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Dan ciri-ciri Yahudi itu sampai dia dimurkai, kenapa? Sebab antara ciri mereka itu sampai dimurkai oleh Allah ialah mereka ada ilmu tapi mereka tak amal dengan ilmu tersebut. Wa na'udzubillah. Nak tunjuk, nak ajar kita, bukannya kita nak kata, oh Nabi kata tu Yahudi, tu Nasrani, kita bukan Yahudi, kita bukan Nasrani, kita Muslim. Jangan risau lah. Tak. Allah nak bagi kita pengajaran, Allah nak bagi kita warning, Allah nak bagi kita amaran. Jangan jadi macam Yahudi, jangan jadi macam Nasrani. Faham tak? Jangan jadi macam Yahudi, jangan jadi macam Nasrani. Tapi sedihnya hari ini tu yang kita nak jadi, tuan-tuan. Itu yang kita nak jadi kan? Kita nak jadi macam Yahudi, kita jadi macam Nasrani. Tak ada lah ustaz. Pandai ustaz. Apa bukti ustaz? Bukti je apa? Orang pergi masjid, hang pergi tengok gegar Gaza. Siapa suka tengok konsert? Siapa suka tengok nyanyi-nyanyi bukan pergi konsert? Siapa? Orang Islam kau yang orang Nasrani? Nasrani, Yahudi. Siapa yang suka bawa masuk gendang, bawa masuk alat muzik masuk masjid? Pum 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 pum. Tak jauh bezanya dengan orang Kristian dalam gereja. Ting ding 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 main piano. Ting 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 ting. Dalam gereja. Siap main live band. Kawan-kawan, saya duduk Sarawak, saya asal Sarawak. Masuk gereja tu macam taman permainan je bagi saya. Tak murtad pun. Kawan-kawan ramai Kristian. Oh, ada abang aku kahwin, datanglah. Okey, kita pun pergi lah, masuk gereja. Tak ada pula keluar-keluar tiba-tiba jadi Kristian, tak ada. Tengoklah adat dia, oh, macam ni orang kahwin. Oh, macam ni rupanya dia punya kahwin. Tengoklah, duduk dalam gereja tu. Tak salah. Cuma nak bagi tahu, itu culture ataupun itulah dia Kristian. Bawa muzik, bawa alat muzik masuk rumah ibadah. Dan Islam tak ada. Mana dalam Islam bawa alat muzik abang-abang, kakak-kakak semua, tak ada. Tak pernah dibuat oleh Nabi. Hatta pasal azan, ya, hadis tentang azan, para sahabat duk berbincang, ya, meeting. Macam mana kita nak panggil orang pergi semayang? Ni dah siap masjid dah ni, tapi nak panggil orang pergi masjid ni, nak bagi solat, nak bagi tahu dah masuk waktu. Zaman dulu mana ada lagi, belum ada azan, tuan-tuan. Belum ada azan. Azan belum disyariatkan lagi. Masjid dah siap. Ya. Itulah hadis, asbabul wurud hadis tentang azan. Para sahabat pun duk bincang. Apa kata kita pakai macam tu, macam gereja tu. Dia pakai loceng. Teng teng. Tak boleh lah, tu gereja. Takkan kita nak sama dengan gereja. Ada bagi cadangan pula, kita pakai trompet macam Yahudi, pakai trompet, pakai trompet. Dia tak boleh lah, mana boleh, takkan kita nak tiru Yahudi. So bingung, macam mana nak panggil ni. Zaman tu mana ada lagi speaker pun tak ada. So ada sahabat Nabi, dua orang yang mimpi. Salah seorang yang Umar radhiyallahu anhu, dan seorang lagi sahabat saya lupa nama dia. Seorang sahabat Nabi pun mimpi. Ditakdirkan mereka berdua ni mimpi yang sama. Mereka mendengar laungan azan. Dia sahabat ni pun kata, Umar dia nak cakap, Umar radhiyallahu anhu dia nak cakap, tapi sahabat tu cakap dulu, aku telah mendengar azan dalam mimpiku. Dan Nabi pun kata, cuba kau bacakan, cuba kau laungkan apa yang kau dengar dalam mimpi kau. Dia pun cakap, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai habis. Nabi pun kata, Bilal, suara engkau yang paling sedap kat sini. Kau ikut apa yang sahabat kita tu cakap, kau naik atas tiang tu, atas masjid tu, kau laungkan, kau panggil orang semayang. Itulah sejarah azan.
menunjukkan bahawa kalau zaman Nabi tu, trompet pun tak boleh bawa masuk masjid, loceng pun tak boleh bawa masuk masjid. Ini kita bawa drum. Ada lagi ekstrim, bawa gitar masuk masjid. Kawan kita juga lah, tapi dia tak tahu, dia jahil. Dia dulu dia artis, lepas tu dia hijrah, tiba-tiba dia buat persembahan main gitar dalam masjid, lepas tu bila kena tegur dia tinggalkan, dia stop. Ada bawa gendang. Zaman saya sekolah dulu kan, ingat bawa nasyid, bawa tamborin lagi, cing. Dah jadi macam gereja. Ini bahana, ini masalah. Dia kata kita duk ikut. Itu yang Nabi duk cakap, umat dia akan ikut jejak langkah umat terdahulu, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, hatta mereka masuk lubang biawak pun mereka akan masuk lubang biawak. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Siapa lagi? Orang Islam akan ikut. Ni profesi, bukan ramalan, tapi khabar, berita daripada Nabi. Nabi dah cakap pasal masa depan nanti, umat dia masa depan nanti akan ikut perangai Yahudi dengan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sejengkal demi sejengkal, sampai masuk lubang biawak pun dia masuk. Hari ini kita nampak benda tu, ya tak? Orang Kristian sibuk nak jadi penyanyi, orang Islam pun sibuk nak jadi penyanyi. Sekarang trend zaman sekarang, pakai tudung pun nak menyanyi, pakai tudung pun nak menari. Orang Kristian, Yahudi apa semua duk sibuk main TikTok. Kita punya orang pun sibuk main TikTok. Bini orang, anak dara orang sibuk main TikTok. Subhanallah, tuan-tuan perempuan sekalian, peringatkanlah isteri-isteri dan anak-anak perempuan kita, ataupun suami-suami kita sekalipun. Ni kadang-kadang tengok suami-suami orang pun dah juga main TikTok. Kenapa kita duk ikut trending-trending macam ni? Apa yang kita nak? Ini soalan saya, apa yang kita nak sebenarnya daripada benda-benda Allah ni? Menari apa semua ni di TikTok, tayang body, tayang apa yang tak patut ditayang. Kenapa? Kita nak apa? Kita nak perhatian, nak perhatian manusia, nak pujian manusia. Apa hasilnya? Apa yang kita dapat? Apa untung kita dapat? Dapat like banyak, dapat view banyak. Takat tu je. Lemah. Ada baiknya kita duk berdakwah, kan? Menuntut ilmu, belajar dan berdakwah dan menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak nafikan adanya kawan-kawan pendakwah yang gunakan TikTok, Instagram dan sebagainya untuk berdakwah. Bahkan saya pun guna. Saya guna Facebook, saya guna Instagram. Jadi itulah tuan-tuan, kita ni semakin mengikuti umat yang terdahulu, iaitu kita semakin mengikuti bangsa Yahudi dan Nasrani. Wal'iyazubillah.